Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Not Per Channel. Pemimpin-pemimpin PAS seringkali mengatakan seseorang tidak bersalah ya selagi dia tidak didapati bersalah oleh pihak mahkamah. Jadi ini antara kenyataan-kenyataan yang seringkali diwar-warkan, dihujahkan oleh pemimpin-pemimpin PAS dan juga Perikatan Nasional. Jadi hari ini sahabat-sahabat semua, saya ingin mengungsikan satu lagi berita. Berita kita boleh anggap ia sebagai satu berita baik ya, khususnya kerana ini melibatkan ya setiausaha kepada Datuk Seri Mat Sabu sebelum ini semasa beliau berada di dalam Kementerian Pertahanan kalau saya tidak silap. Jadi saya ingin kongsikan berita ini kepada anda semua, yang mana dalam berita ini dan saya petik dalam Free Malaysia Today mengatakan bekas Setpol Mat Sabu bebas tuduhan rasuah RM6.48 juta. Jadi apapun yang dikatakan oleh geng-geng ataupun pemimpin-pemimpin daripada pembangkang, inilah ya realitinya ya. Tidak bersalah apabila mahkamah telah memutuskan. Jadi mungkin apalagi yang mau dipusingkan oleh geng-geng pembangkang. Jadi kalau kita lihat hari ini, Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas setiausaha politik kepada bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Sabu daripada 7 pertuduhan meminta dan menerima rasuah melebihi 6.48 juta ringgit. Perkara itu disahkan Peguam Hajan Omar mewakili Muhammad Azhar C. Mat Dalih 53 selepas diputuskan Hakim Rozina Ayub pada Jumaat yang lalu. Jadi saya sahkan, kata peguamnya, bahawa mahkamah melepas dan peguam ya, saya sahkan mahkamah melepas dan membebaskan anak guam saya daripada 7 pertuduhan itu. Itu sahaja yang saya boleh sahkan, katanya menurut utusan Malaysia. Bagaimanapun FMT difahamkan pihak pendakwaan membuat keputusan menarik balik kes terhadap Azhar. Pembebasannya bermakna dia tidak boleh didakwa atas kesalahan yang sama. Kadang-kadang ya, pendakwa menarik balik kerana ya kurangnya bukti dan sebagainya. Itu mungkin yang berlaku. Jadi pada 15 Oktober 2020, bekas setiausaha politik itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen di sini atas satu pertuduhan meminta suapan bernilai RM5 juta daripada pengarah urusan syarikat entiti Sdn Berhad alias Jemadi Tajudin. Suapan itu sebagai upah membantu syarikat itu untuk dipilih menjadi rakan strategik dan kontraktor senggaraan bagi peralatan perisikan sistem Prisma Direktorat Peperangan Informasi bahagian staf perisikan pertahanan Kementerian Pertahanan. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di sebuah hotel di Jalan Ampang, Kampung Baru, Kuala Lumpur pada 22 Julai 2019. Azhar juga didakwa atas 4 pertuduhan menerima suapan berjumlah 1.35 juta daripada alias Jemadi melalui pengarah syarikat Aikaira Research, Zainuddin Abdul Majid, dan pengarah syarikat Aksa Solution Sdn Berhad, Ahmad Isa Muhammad Tajudin bagi tujuan yang sama. Lelaki itu dituduh melakukan kesalahan tersebut di beberapa lokasi di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya, antaranya di parkir kediaman rasmi Menteri Pertahanan di Kuala Lumpur antara September 2019 dan Februari 2020. Di Mahkamah Seksyen Shah Alam pada 23 Oktober tahun 2020, Azhar mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan menerima suapan bernilai RM130,000 daripada alias Jemadi dan Zainuddin bagi tujuan berkenaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Sepang dan Kota Kinabalu, Petaling Jaya pada tahun 2019. Semua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagaimanapun 7 pertuduhan itu dibicarakan bersama di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan akhirnya hari ini kita mendengar perkabaran bahawa bekas setiausaha kepada Datuk Seri Mat Sabu ini bebas tuduhan rasuah kerana tidak ada bukti, kerana tidak ada cukup ya untuk terus menyabitkan beliau dalam perbicaraan itu. Sahabat-sahabat semua, itu sedikit pandangan saya. Dan
Polis, ya, Ketua Polis Negara juga baru-baru ini telah membuat satu kenyataan yang mana mengatakan bahwa polis sedang kesan penulis artikel dakwaan Perikatan Nasional Cuba Rasuah yang di Pertuan Agong. Jadi saya ingin membacakan kenyataan singkat ini daripada Ketua Polis Negara, yang mana polis akan memanggil sesiapa saja bagi membantu siasatan. Polis masih juga sedang mengesan penulis artikel yang mengandungi dakwaan bahwa Perikatan Nasional cuba merasuah yang di Pertuan Agong untuk menukar kerajaan. Ketua Polis Negara Nazarudin Husin berkata, polis akan memanggil sesiapa saja bagi membantu siasatan ke atas kes yang disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi buat masa ini katanya siasatan polis adalah untuk mengenal pasti penulis artikel, katanya lapor harian Metro. Sebelum ini satu laporan polis dibuat oleh Setiausaha Sulit kepada Ketua Pembangkang bagi membersihkan nama Hamzah Zainuddin yang dikaitkan dengan dakwaan terbabit. Jadi ini antara update ya yang diberikan oleh pihak polis di Raja Malaysia, ada khususnya daripada Ketua Polis ya. Ketua Polis sendiri menyatakan bahwa mereka ya sedang membuat siasatan kepada perkara itu. Jadi satu lagi ya, sedikit tambahan daripada saya hari ini ya, daripada pihak ISPRM, yang mana ISPRM mengatakan mereka telah menahan ya pengurus besar lembaga pertubuhan kerana lulus tuntutan palsu. Itu antara perkara-perkara yang berlaku. Jadi kita boleh lihat hari ini sebenarnya sahabat semua, kerajaan, agensi-agensi penguatkuasaan, penyiasatan ya begitu agresif melakukan perkara-perkara seperti ini. Sebab ini antara gesaan yang dilakukan ataupun dibuat oleh Perdana Menteri kita untuk memerangi ya gejala rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Bukan itu saja ya, bakal yang di Pertuan Agong kita juga yang akan naik pada 31 Januari ini juga turut begitu serius supaya gejala rasuah ini ya terus dilawan dengan sekeras-kerasnya. Jadi ISPRM menahan seorang pengurus besar lembaga pertubuhan di Terengganu atas dakwaan menyalahgunakan jawatannya dengan meluluskan tuntutan bayaran bagi pembelian pukat dan racun, serangga dengan dia mempunyai kepentingan dalam urusan tersebut. Sumber memaklumkan dalam satu operasi yang dilaksanakan oleh ISPRM Terengganu mendapati lelaki tersebut disakih menggunakan istrinya dengan mengemukakan invoice syarikat yang palsu dan melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2018 lagi. Suspek yang berusia lingkungan awal 50-an telah ditahan di pejabatnya di Terengganu hari ini dan akan didakwah di Mahkamah Masjid Kuala Terengganu esok bagi mendapatkan permohonan reman. Sementara itu, pengarah ISPRM Terengganu Hazrul Sarin Abdul Yazid ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta ISPRM 2009 dan siasatan menyeluruh akan dijalankan. Oh, itu antara kenyataan yang agak mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Tapi inilah yang sedang diusahakan oleh kerajaan hari ini untuk menamatkan segala korupsi, penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Apa pandangan Anda? Sahabat-sahabat semua di luar sana, Anda boleh berikan komen, pandangan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.